Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahir azim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadil akhina Ustaz Azhan Ishaq selaku pengurusi Kutaraja, Sabul Fadilah akhina Ustaz Zulkifli Ismail, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini adalah sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk menyedut udara barakah 20 Ramadan, iaitu bermula satu perjalanan rohani yang sangat hebat, iaitu menjelang 10 malam yang terakhir yang dinanti-nanti, yang dirindui oleh semua para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah pada kesempatan yang sebegitu berharga dan mahal ini kita menelusuri 10 malam yang terakhir dengan penuh rasa rindu kepada hadrat Allah yang Maha Tinggi, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, marilah pada kesempatan yang sebegitu berharga ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, untuk membawa hati kita sehinggalah berakhir 10 malam yang terakhir nanti, insya-Allah. Walaupun kita tahu kata besarnya 10 malam yang terakhir ni, tapi sesungguhnya kita semua tak akan mampu untuk meletakkan hati kita sepanjang 10 malam yang terakhir ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak bawa sendirilah hati kita dalam 10 malam terakhir, kita semua tak akan mampu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun kita telah
meletakkan satu tekad, satu semangat, satu azam. 10 malam terakhir ni aku kira malamku tak tidur lah. Contohnya, walaupun tara mana tekad kita kata aku nak buat, aku tak mau tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohlah no. Jadi nak letak macam tu pun sebenarnya Allah yang letak. Kalau Tok Guru promosi sekalipun 10 malam terakhir ni berbuih mulut-mulut sekalipun, orang Kedah kata no, tapi kalau Tuhan tak mau, tak rasa apa juga 10 malam terakhir ni pun salah Sayyidina Muhammad, tak rasa kok mana pun. Allahu Akbar. Tapi kalau Tuhan tak, tekad tu pun Tuhan yang letak, kemahuan tu pun Dia yang tak. Ni dia duk tang Tuhan mau, dia duk tang Tuhan tak. Sebagai contoh, saya dengan Ustaz Zul, saya pergi ke Mesir setahun dulu pada Ustaz Zul. Lepas tu Ustaz Zul mai tahun depan. Ustaz Zul dia mai tahun depan, dia senior sikit pada Ustaz Zul setahun. Kami pun mengajilah Mesir sampai habis. Alhamdulillah. Bila kita balik ni, sekalian nisbah segi ilmu, kalau saya lah dengan sahabat-sahabat kami di Kedah, ramai lagi yang lebih ada ilmu daripada saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Ustaz Zul, macam Ustaz Zul, tahniah saya ucap sebab Ustaz Zul baru diangkat jadi alim ahli fatwa Kerajaan Negeri Melaka sebagai alim ahli fatwa. Dah lama lah berjawatan sebagai ketua dan ulama PAS Negeri Melaka. Segi kawan-kawan Ustaz Zul, ramai kawan kita, tapi Tuhan letak kita no? Segi ramai kawan-kawan lebih lagi ramai daripada kita, tapi Tuhan tak. Faham tak? Tuhan tak habis. Segi orang nak kata ulama, saya kata saya bukan ulama pun, orang yang kata. Kita tahu lah ilmu tak mana, tapi kita ni Tuhan tak habis. Tak mampulah kita nak tolak kehendak. Kalau kita kata Allah, ya Allah Tuhanku, ada lagi hal lebih pada aku, tak ada. Kata Tuhan kata aku nak habis. Ada. Cerita dia Tuhan tak. Nak tu sejak bila? Sejak azali. Azali itu bila? Sebelum ada kita. Nabi pun tak ada lagi, Nur Muhammad pun masih belum ada lagi. Sejak tu, sejak Tuhan, sejak tu, kalau bahasa Tok Wajih Saleh, ketika Allah duk sorang-sorang dia, Tuhan tak buat apa lagi. Ketika tu dah ada takdir kita, Tuhan tak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya siapa yang buh hati kita, kemahuan kita nak mendiri 10 malam terakhir ni? Allah. Dia nak, dia buh di hati. Hari ni hari 20. Contoh, kita yang tak pernah menitik air mata sepanjang Ramadan. Contoh, orang lain pakat meneru dah keluar air mata, kita tak keluar sikit pun, setitik pun tak keluar lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau Tuhan nak, bermula semalam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan utus seorang malaikat ni mai, dia sapu hati kita dengan sayap dia, kata-kata kita berasa. Orang nak menangis ni, dia tak boleh menangis kalau Tuhan tak bagi menangis. Ada satu malaikat yang Tuhan akan hantar, dia ni kerja dia mai sapu hati kita dengan sayap dia, ketika tu kita akan berasa. Mai berasa nak teriak, mai demi rasa tak nak cerita, tak nak teriak, kalau tu habis, nangis, habis. Kita dengan Tuhan ni yak mata je. Kalau dengan Tuhan ni tak keluar yak mata, habislah Syim. Tak ada, bukan hamba, tak jadi hamba. Hamba dengan Tuhan ni hasrah hati dengan Tuhan. Kalau diri 10 malam terakhir ni diri saja, tak ada roh,
kerangka yang tak ada roh ni tak ada apa. Melayang malam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tak ada rasa, tak ada sense, tak ada sentuhan. Berarti apa? Tak ada kontak, tak ada connect. Contohnya soalan saya nak kipas angin. Kipas angin kalau tak ada, kalau kipas angin tu kalau tak connect plug dengan apa panggil tu, soket dengan plug, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keraslah kipas angin tu. Jadi sebab connect tu, kita ni manusia, kita hamba, hubungan dengan Tuhan tu. Hubungan Tuhan ni apa dia? Rasa diri hamba. Semua orang tahu kata dia semua orang tahu kata aku hamba Allah. Betul tak? Bila orang bagi, kita bagi sumbangan, orang bagi buku nak tulis. Nak tulis apa ni? Nama apa? Kita kata hamba Allah. Orang tu pun tulis hamba Allah. Pasal apa? Sebab kita tahu kita hamba Allah. Dia pun tulis sebab dia tahu kita hamba Allah. Tapi kita yang kata tulis sat nama saya hamba Allah, kita rasa tak kita hamba Allah? Belum tentu. Kita tahu je kita hamba Allah, tapi nak rasa hamba Allah belum tentu. Rasa diri hamba. Macam mana rasa diri hamba? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa diri hamba ni, iaitu rasa diri tak ada apa. Contoh Ustaz Zul, berapa kali tadi Ustaz Azhar sebut alim alif fatwa negeri Melaka, alim alif fatwa dari Melaka. Tapi di hati Ustaz Zul, apa ada pada tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang tak macam Ustaz Zul, kalau orang sebut nama, tak sebut jawatan lah. Awak tak sebut nama aku lah. Awak tak sebut jawatan tu lah. Sebab ada orang di negeri Kedah Darul Aman, semua orang yang duduk di Jabatan Agama Negeri ataupun Majlis Agama Negeri, mereka semua bertitlekan Syekh. Mula-mula ustaznya, tapi bila kena duduk di tempat tu, jadi qadi ke, jadi apa ke, dia akan dibus Syekh. Syekh tu siapa bagi? Sultan yang bagi, raja yang bagi Syekh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia baru dapat hak nama depan tu Syekh. Mailah dia ceramah salah. Kawan yang jadi pengurusi tu kawan saya. Dia tak tahu lagi kata hamba Allah ni dah dapat Syekh, ustaz. Dia sebut ustaz, pengurusi majlis tu, dalam forum kot. Lah habis ceramah, dia kata ente tak tahu kan nak dapat Syekh dah. Tu tengok orang, ente tak tahu kan nak dapat Syekh dah. Lah nak tak tahu, ana minta maaf. Tak apa, ente tak tahu kan nak dapat Syekh dah. Tuan-tuan cuba tengok orang. Kalau dia datuk, orang tak sebut datuk, mungkin dia merasa, ish, dia tak tahu ke aku datuk. Aku ni datuk ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi, guru saya. Dia kalau dia salah sayyidina Muhammad, orang telefon ataupun dia telefon orang, ni siapa ni? Ni Ustaz Aziz ni. Dia ustaz ya. Sedangkan dia doktor. Dia PhD Azhar. Dia PhD Azhar ni, PhD yang disebut apa dia panggil? Syaraf ula. Dia bentang PhD di Azhar ni sampai masalah Sayyidina Muhammad dia panggil penemu luga ataupun panel yang menemu luga PhD dia tu, sampai tak ada kesempatan lepas nak celah bahasa Arab dia, kemahnya bahasa Arabnya.
ilmunya Masya Allah. Saya pernah sejarah orang Melayu, dia yang di antara yang terhebat, mendapat PhD syaraf ula nombor 1. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmunya laut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu di Mesir, orang lama-lama cerita, kalau ada budak Melayu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena tipu dengan Arab. Duduk Mesir kena tipu dengan Arab ni biasalah Ustaz Zul kita. Kalau naik teksi tak kelih dengan Arab tu luar biasa. Kalau naik teksi Arab ala fin bah. Hayu sabi'. Kita tanya berapa? 10 gini. 10 gini. Kita kata okey. Kita pun naik. Dalam kepala otak tu fikir, lagi aku nak kelih apa dengan dia ni. Turun kita bagi 10. 10. Ana qulta 20. Faham tak? Apa 10 tayu janji dengan hal 20. Awak tak geli. Macam tu lah kalau naik teksi dengan Arab ni. Saya sekali tu mak saya pergi Mesir. Orang tua saya dapat, kami sama-sama dapat anak di Mesir sebab sama-sama kahwin di sana. Ustaz Zul balik Mesir, anak berapa orang Ustaz Zul? 5. Saya kahwin di Mesir dapat anak seorang, saya balik. Ustaz Zul tunggu lagi 5 orang baru dia balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak saya dapat cucu sulung. Mak ayah ni Allahu akbar, nak tengok cucu sulung jual tanah di Mesir. Hebatlah orang tua kami. Jual tanah nak pergi tengok cucu. Pilah sambut mak ayah di airport di Mesir, di Qahirah. Turun tu syok lah sambut mak saya. 5 tahun tak pernah balik. Jadi tengok gambar, tengok, tapi tak sama dengan mak sampai. Mak sendiri sampai, ayah sendiri sampai. Peluk-peluk syok naik teksi daripada airport balik ke rumah saya, Salah Sayyidina Muhammad. Rumah saya di Sabi'. Ustaz Zul duduk belah belakang, saya duduk semua tu saya duduk belah depan rumah Dr. Jamnun. Ustaz Zul duduk belakang, belakang sikit, saya belah depan. Jadi waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turun teksi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam tu lah. Tadi nak naik, tanya lah berapa, dia bagi tahu sekian. Bila saya bagi banyak tu, dia tak mau terima, dia kata nak lagi lebih. Tadi janji harga hak lebih tu. Saya kata tu awak tak kelih. Akhirnya dia tak mau terima. Saya pegang duit tu, saya lempaklah kereta, terbang habis apa ni duit dalam kereta. Mak kata, hang pakai macam ni ke? Mak saya terkejut. Hang pakai macam ni ke? Buat macam mana mak duk pesek. Jadi perangai dia Arab lah. Macam tu lah cerita dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya hati perut kita ni Allah pegang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun kita kata aku nak bangkit malam ni, aku nak bangkit malam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kita tak tahu lagi hak Tuhan nak catuk kat kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan, kalau semata-mata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak bangkit, boleh bangkit insya-Allah. Tapi kita tak mau bangkit. Kita tak mau bangkit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semata-mata bangkit, tapi kita tak bangkit dengan hati. Itu bahasa saya lah. Nak sembahyang, nak baca Quran boleh, tapi baca dengan hati, sembahyang dengan hati. Faham tak maknanya? Dalam keadaan kita rasa dia ni
dengan Tuhan ni, dia kena hati kena buka. Hati kena buka. Jangan kunci, jangan tutup. Faham nak mana buka? Serah diri. Tuhan, aku tak tahu aku nak makik macam mana malam ni. Aku serah pada Engkau. Kita kadang-kadang kita buat pandai. Aku nak macam ni, aku nak macam ni, aku nak macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup maka contoh. Macam-macam kita nak. Aku nak macam ni, aku nak macam ni, aku nak macam ni. Sebenar dalam hidup ni kita kena jadi orang yang duduk sebelah driver. Tadi saya tolak pukul 8. Lepas kuliah. Kuliah saya tu sangat pendek. Dalam sejarah saya bagi kuliah. Mula-mula mengajar, lepas tu mic tak bunyi. Mic tak bunyi tu sebab anak murid saya seorang hak jaga bahagian mic tu, dia tak sihat, dia sakit kepala. Anak murid lain tolong setting. Hak ni tak berapa pandai. Akhir tak bunyi. Hak nak mengaji tu 3,000 orang. Jadi saya bukan saya mengajar Alepah 20 orang depan tu je. Hak beribu orang nak mengaji tu. Saya kata setakat ni Tuhan izin, wallahu a'lam, 3 minit 4 minit ya. Jadi itulah boleh tolak awal sikit pukul 8 tu. Itu nak kata Tuhan atok, ada tak sampai lagi. Jadi bila mai tu masalah Sayyidina Muhammad, ialah kita pun seperti dikata lah, puasa ni Allahumma salli ala sayyidina kita ni ialah perjalanan jauh. Waktu semalam dalam puasa kita ambil awal sikit kan, jadi mengantuk. Jadi masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita naik kereta, kita tak harap kat kawan bawa ni agak-agak boleh tidur tak? Tak boleh tidur. Pasal apa saya boleh tidur lena tadi? Sampai lah 3 jam daripada sana. Sampai lah turun highway dah. Pasal apa saya boleh tidur? Sebab saya harap dekat Abang Syafiq yang bawa kereta saya lalu. Allah Sayyidina Muhammad. Faham tak? Kalau kita tak harap kat dia, tak boleh bawa. Kita tak boleh tidur. Begitulah hidup ni. Kita kalau kita tak harap kat Tuhan untuk pandu kita, kita akan resah, kita tak tahu. Kita tak yakin nak tempuh hidup ni. Yakin tempuh hidup sebab kita yakin bahawa Allah tak akan sia-siakan kita. Kita siapa? Kita hamba dia. Kita patuh semua pada yang dia suruh. Kita ikut semua apa yang dia kata tak boleh, kita kata tak. Kita ikut sungguh apa yang dia tentu kat kita. InsyaAllah kita tak berani. Hatta kalau duit orang bagi untuk madrasah, untuk sekolah, kalau kita pening, hak ni dia bagi tu dia niat apa? Niat untuk sekolah, untuk aku, untuk sekolah. Tak ambil. Hak ni duit tak elok Ustaz nah. Duit tak elok. Duit apa ni? Duit riba lah. Duit tak elok Ustaz, nak keluar daripada duit bank. Duit tak elok. Saya tak campur duit tu dengan Allah Musa. Kalau bagi seketui duit tu masalah Sayyidina Muhammad, saya tak berhubung lah. Duit tu saya tinggal macam tu sebab saya, walaupun segi fiqhnya, bila campur dalam bank nanti kita buat keluar balik lah 30,000 contohnya, saya tak buat lah macam tu. Baik, ain ataupun diri duit tu saya tak campur, walaupun nilai kita boleh ganti kan. Sebab tak berani dengan Tuhan ni. Benda tak elok ni tak berani. Satu orang kenalan saya. Dia ni masalah Sayyidina Muhammad, jumpa di Kuala Lumpur, di Gombak. Dia kata, Ustaz nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kandang kambing. Saya kata, awak tak mau pula. Tapi kandang saja Ustaz. Kandang saja. Yang kan kambing-kambing. Oh, kalau gitu, fikir banyak kali kat lah. Kalau kandang dengan kambing tu mau, tak apa. Dia pun bercerita. Ceritanya Ustaz, yang tinggal kandang ni, saya nak cerita kat Ustaz, saya pernah duduk
di kedudukan penternak kambing yang paling berjaya di negeri Pahang. Kambing dia sampai 600 ekor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi satu hari dia dapat panggilan daripada yang jaga kandang dia. Dia pun pi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke kandang dia pagi itu. Pukul 7 pagi dia sampai-sampai. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Kambing dia sekor pun tak ada hidup, semua mati. 600 ekor. Sampai-sampai itu dia duduk, orang Kedah kata melepok, duduk melepok, hak diri tu, hak diri tu duduk melepok, tak nak menangis meraung. Allahumma salli ala, dia dengan bini dia sekali. Cerita dia tu, kalau Tuhan bagi, dia ambil balik. Sekelip mata kambing dia mula mati sebelum maghrib kemarin. Jatuh seekor, lepas tu jatuh. Ni bukan Covid. Allah masuk. Dulu waktu kita mula-mula tengok Covid dulu kan, di China tu bergelempang jalan mati tu. Tu dia Covid mata-mata macam hawak tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Betul lah, mana pergi hak mati bergelempangan tu, tak ada lah pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu cerita dia macam ni. Dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kambing ni rupanya makhluk Allah yang susah nak jaga. Sebab tu Allah bagi para nabi mengembala kambing. Kalau boleh bela kambing, mengembala kambing, insya-Allah nanti hang boleh mengembala manusia, boleh pegang hati manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kambing ni rupanya dia tak boleh kalau dia trauma, dia apa ni, dia digelabah. Bila dia gelabah, dia boleh mati. Cerita dia, orang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bila kambing ni jadi kudir, dia kena ada spray. Ada ubat kambing, ada ubat dia lah. Tapi dia ni subhanallah, dia nak jimat sikit, hari tu dapat satu hak baru, murah lah. Akhirnya dia pakai hak tu, dia semua kat kambing tu penin. Kambing tu kata, semua apa kat aku ni, hak ni pelik, aku tak nak bau ni. Tahun tu mula kambing tu dia tak tahu lah macam mana, jatuh pengsan, habis. Kambing ni bila dia member kan, kawan dia jatuh, dia gelabah, jatuh pasal apa? Akhirnya ke muncak dia ke muncak perasaan kambing ni, jatuh sekor. Akhirnya sekor habis mati. Tu pemula kambing tu. Akhirnya 7 pagi esok sekor pun tak tinggal, habis mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh kerana orang ni dia hamba Allah, dia renung apa salah dia. Sebab orang dulu-dulu ni, kita ni kalau kita Tuhan nak jadi baik, kita akan berpandu orang dulu. Lepas tu kata ulama, wa kullu khairin fi ittiba'i ma salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i ma khalaf. Hak baik ikut orang dulu, hak tak ikut orang belakang. Dia renung, apalah dosa aku. Orang dulu-dulu kalau apa yang berlaku dalam hidup, mereka akan cek balik apa salah mereka, apa dosa aku. Dalam duduk dia renung-renung tu, dia jumpa rupanya dia ada sepupu duduk di Singapura. Sepupu ni tanya, hang nak aku nak bagi duit ke hang? Aku nak labok ke hang? Soalan senaman, dia nak. Bila kawan ni pergi labok dalam peternakan kambing ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia terima. Rupanya lepas tu baru dia tahu duit yang dilabok ni duit haram. Dia tak abang, duit tak elok. Dia pergi tu kesan dia. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Jaga-jaga riba ni. Riba ni kalau kita ambil, kita akan dapat peperangan daripada Allah. Jagalah benda hati elok. Tu saya tak berani.
Maka tuan-tuan, subhanallah, dalam hidup ni, bila mana kita terasa Allah Tuhan kita, apa kita rasa? Aku tak ada apa. Mana malam 10 malam terakhir ni kita kena serah ke Allah hati kita, Muhammad Sayyidina Muhammad, seperti kita duduk di sebelah driver yang bawa kita. Kita tak buat pandai-pandai, Tuhan, aku nak buat, Tuhan, aku nak buat, tapi Engkau pandulah aku. Aku tak tahu nak buat apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku tak tahu nak buat apa. Aku serah pada Engkau, Tuhan. Kau bawalah hatiku, aku ni ke, aku nak aku dipandu Engkau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila serah macam tu, subhanallah, berarti apa? Kita tak protes. Hatta contoh malam tu Malatul Qadar contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi mengantuk lah, hanya Tuhan yang Maha mengetahui. Kalau sembahyang rapat-rapat tu, dia berontuh kau tu, dia berontuh kau ni, mengantuk. Tapi kalau sembahyang jarak-jarak ni, tak macam tu lah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, mengantuk yang habis. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu tu kita tak protes takdir. Ya Allah, pasal apa mengantuk ni? Tak kata pasal apa. Dia macam kita tu. Kalau hari panas sangat, kita kata, panas hari ni tu. Kalau hari tu hujan pula. Ni protes takdir lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak tentu tu kata Pak Suyub dulu, kena astaghfirullahalazim. Bila mai tak puas hati dengan takdir tu, astaghfirullahalazim, kena kata astaghfirullah. Jadi kita ni kalau kata mengantuk dapat macam mana? Kita tak mau, tapi Allah mau. Faham tak? Allah mau. Kalau Allah mau ni tak apa. Walaupun Allahumma salli ala Sayyidina mengantuk, tapi tetap berhabis 20 rakaat. Teruklah. Teruk tu hanya Allah yang Maha mengetahui. Kalau ikut nak sembahyang, nak pergi selesa, tak mengantuk, tapi mengantuk. Tapi hamba no, dia tak bantah Tuhan, dia ikut ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai habis 20, sampai buat 3, salat Sayyidina, balik tu pergi buat apa? Balik tidur. Pergi buat kerja kita lah. Kerja kita mengantuk, balik tidur lah. Salat Sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan, di hati Tuhan, jangan sia-siakan aku. Faham tak? Jangan sia-siakan aku. Makna Tuhan, kalau ni malam qadar, Tuhan jangan sia-siakan aku. Allahumma salli ala Sayyidina. Saya ada satu pengalaman. Ini pengalaman ni, cerita pengalaman Ustaz Zul, pengalaman. Satu malam tu, dia sebenarnya cerita saya lah tu. Mengantuk hanya Tuhan Maha mengetahui. Habis buat juga soalan Sayyidina Muhammad, balik. Pederah motor balik rumah daripada masjid. Sampai di rumah, terus tak pala gaib, hilang terus. Dalam pukul 2 lebih kurang, soalan ni ceritanya 20 tahun dulu. Orang isteri gerak, bang, ni ayam apa ni, nitik ni. Soalan senang. Saya pun, ayam apa? Dia kata macam ada ayam nitik dia, rumah 2 tingkat, rumah atas, rumah kayu, atas 2 tingkat. Jadi soalan saya pun, ayam apa? Saya pun rasa mercik ayam ni di tangan saya. Jadi saya pun, ayam apa? Rumah banyak nyamuk, tidak pakai kelambu, keluar pada kelambu. Saya pun cepat-cepat naik atas, buka lampu atas. Rumah naik, rumah atas, rumah muassasah. Ustaz. Jadi bila naik atas tu, subhanallah, tengoklah atas kot ayak tumpah. Aku mana takut tikus dia tendang ke ayak ke apa-apa ke. Tak ada atas, kosong. Tak ada ayak, tak ada gelas, tak ada apa. Turun Ustaz tengok atas. Kot ayak daripada dah tak ada daripada atas, kot bawah lantai pula tak ada juga. Siapa tengok atas kelambu, tak ada juga. Rupanya ayak daripada bawah kelambu. Ayak tu warna susu, dia menitik. Rupanya
daripada bawah lampu. Ayat tu penuh dia anak saya yang umur 20 tu. Umur dia yang ingat tu pesuah. Jadi dia penuh ayat tu. Jadi ayat tu warna susu. Soalan saya, ayat tu susu. Dia kata, "Mana ni malam apa?" Ya Allah, malam tu malam 27 Ramadan. Itulah malam saya dapat malam Lailatul Qadar, alhamdulillah. Waktu tu tak ada nahbak lah. Soalan saya nama Tuhan gerak macam tu. Jadi subhanallah, bila saya keluar rumah nak pergi sembahyang di masjid, waktu tu di muassasah tu, soalan Sayyidina Muhammad, tahun tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tahun kita puasa, dalam bulan puasa cuti sekolah. Ingat tak tahun tu? Tahun tu dia punya hikmah tu tak ada satu pun kuliah orang panggil saya berkuliah. Siang pun tak ada, malam pun tak ada. Jadi Tuhan bagi malam tu sepenuh-penuh masa dia, boleh kita nak isi dengan dia. Bila saya nak keluar daripada masalah Sayyidina Muhammad daripada rumah tu, saya tengok ulat gonggok. Orang Ipoh ni kata ulat gonggok juga. Ulat daripada jentik tu dia jadi bulat tu. Ulat gonggok ni 2-3 ekor semua menghadap kiblat. Dia bukan duduk macam tu, dia duduk macam tu. Ulat gonggok ni susah dia duduk macam tu kan. Sama ada duduk bulat terus ataupun duduk jalan tu. Semua menghadap kiblat. Kata malam ni dah. Jadi subhanallah, cari ceritanya berkongsi. Jadi maknanya dengan Tuhan ni jangan pandai-pandai. Waktu guru saya dia minta macam ni, ya Allah Tuhanku, masalah Sayyidina Muhammad, kurniakan kepadaku yang terbaik ya Allah. Kurniakan kepadaku yang terbaik. Yang terbaik ni bukan pada kita, pada dia. Contoh, kalau ikutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ni nak bangkit daripada pukul 1:30 sampai pagi tak mau tidur. Itu terbaik kita. Kadang-kadang Sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan tak gerak pukul 1:30 tu, dia gerak pukul 4:30. Apa pun tak nak buat lah, kalang kabut. Sedangkan banyak nak buat. Tapi hak tu jaga pukul 4:30 tu, masalah senang 4:30 tu awal lagi. Kalau jaga pukul 5 tu lagi lewat, apa pun tak nak buat dah sebenarnya. Tapi oleh kerana kita ni hamba, ya Tuhan, aku tak bangkang Engkau. Sebab hak tu terbaik pada Engkau. Tu minta terbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. No? Jadi sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni saya berkongsi. Jadi dalam hidup ni yang terbaik ialah serah. Serah tu terbaik. Kalau ikut kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak sihat sampai kita mati. Tapi tak tahu lagi. Ada orang yang Tuhan bagi dekat nak mati sakit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sakit baik untuk dia. Pasal apa? Kalau sakit berarti Tuhan dia bagi lampu merah. Nyala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada setengah orang Tuhan bagi bukan sakit-sakit, duk pergi masjid tak boleh pergi masjid, stroke. Duk pergi mengaji tapi Tuhan tak bagi pergi mengaji, dah stroke. Kalau guru kami masalah Sayyidina Muhammad, ketika nak habis umur Tuhan tak bagi bercakap. Sayyidina Muhammad tak boleh bercakap, sedangkan duk bercakap. Guru Jumaat Lanai tu waktu dia mengajak, dia pakai mic. Mengajak di atas naksah tu, atas surau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang bawah dengar dia mengajak, suara dia kuat, suara dia. Daripada muda dia mengajak sampai dia tua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi akhir hayat Tuhan bagi tak ada suara. Akhirnya tak mengajak sebab tak ada suara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya tak mengajak. Mungkin pada saya kata sebab Tuhan nak lumbukkan rahsia kat dia. Bila Tuhan buh rahsia kat dia, beribu-ribu rahsia. Jadi kalaulah dia boleh cakap, takut terkeluar rahsia Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab itu kata ulama, qulubul ahrar quburul asrar. Hati orang-orang yang telah memerdekakan daripada semua makhluk, hatinya ialah kubur segala rahsia. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi
Kalau rahsia Tuhan tu hamba banyak ni, takut bila terkeluar rahsia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut tercerita rahsia Tuhan. Macam tu lah kot saya faham macam tu lah. Jadi kalau saya tengok waktu mana saya ziarah Pak Sumit, tanya satu soalan. Soalan ni soalan takut juga nak tanya tu. Di alam ni ada berapa alam? Yang pertama, alam kita ni alamul mulk, suratul mulk, alam mulk. Atas daripada alam tu nama alam malakut. Atas daripada alam tu dia panggil alam jabarut. Bunyi pun takut. Jadi alam jabarut, jadi alam mulk dilimpahan daripada alam malakut. Alam malakut, Allah Sayyidina Muhammad limpahan daripada alam jabarut. Saya pergi tanya, Pak Su, alam jabarut tu apa Pak Su? Sallallahu Sayyidina Muhammad, dia keluar perkataan tu, saya gerun. Saya tak boleh cerita tu rahsia. Sagi sahabat dekat Ustaz Zul. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam dia sebut tu, bunyi sebut tu, Pak Su cerita rahsia ni. Saya ingat dia pun terkeluar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia pun terkeluar. Allah, bila boleh cakap dia terkeluar rahsia. Dia pun cakap, bukan dia cakap darah, dia cakap macam bisik, tapi terkeluarlah. Sedangkan Pak Sumit ni satu orang manusia yang saya duk berulang pi ziarah pi, dia tak pernah cerita hak dia rasa. Yang dia cerita bila tanya satu soalan Sayyidina Muhammad, yang dia kata apa? Ustaz ambil kitab tu buka surat sekian-sekian. Ustaz tu pernah ziarah Pak Sumit. Jadi bila buka kitab, Ustaz pernah ziarah, dia akan macam tu. Dia akan jawab hak dalam kitab tu. Soalan kita, jawapan dalam kitab. Dia tak cerita hak dia rasa. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pesanan saya kat diri saya sendiri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu kita nak menelusuri 10 malam yang terakhir, insya-Allah serah diri pada Allah, dia nak bawa kita ke mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ikut ya. Jadi tapi dia ada asas. Aku nak bangkit. Nak bangkit nak buat apa? Nak baca Quran ke? Nak semayang ke? Nak apa ke? Itu asas. No? Soalan senang. Lepas tu hati kita dia nak buat ke mana? Serah. Yang penting kita buat. Wah. Dan kalau hamba ni dia tak tanya malam ni malam tu qadar ke malam apa, tak. No? Malam qadar Allah bagi. Kerja kita buat kat dia mendekatkan diri. Jangan campur kerja dia. Kerja kita, kerja dia. Dia macam ni. Rasulullah tu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu orang sahabat ketika tu Nabi nak kehilangan anak yang bernama Abdullah. Jadi orang bagi tahu kepada Rasulullah Abdullah dah nazak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak bangkit terus, tapi tengah bertazkirah, Nabi tengah menyampaikan tazkirah pada para sahabat. Jadi bila Nabi beritahu, Nabi tak kisah, Nabi terus mengajar. Allah Sayyidina Muhammad. Okey. Perkara yang sama berlaku pada satu orang ulama salafus salih. Orang mahabak kat dia, kata anak dia dah nazak. Allah Sayyidina Muhammad. Dia duk mengajar, terus mengajar. Kawan hak mahabak ni duk diri tunggu. Ingat Tok Guru nak habis mengajar, lepas tu nak balik kali dengan dia. Anak dah nazak. Tengok Tok Guru mengajar. Soalan Sayyidina Muhammad. Akhirnya, bila Tok Guru tak bangkit balik, dia pergi balik. Dia main pula tu beritahu, Tok Guru, habis dah Tok Guru. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tok Guru pun tutup kita, jom kata Tok Guru. Balik. Anak murid tengok Tok Guru keluar, soalan Sayyidina Muhammad, sampai di rumah, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi dia buat kerja dia, urus anak yang habis umur tu, lepas tu sampailah dikebumikan, sampai selesai. Lepas tu anak murid tanya, Tok Guru tadi nak tanya, pasal buat tu habak Tok Guru tak balik, habak kata nazak tak balik, soalan Sayyidina Muhammad.
Lepas tu, lepas abang meninggal baru balik. Kata Tok Guru, tadi hak mai abang kata dia tengah nazar, ketika tu Tuhan tengah buat kerja dia. Aku tak mau kacau kerja Tuhan. Tuhan tengah buat kerja dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila hak mai abang dia dah mati, aku bangkit balik sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu baru kita buat kerja kita. Faham tak? Jadi kerja Allah, kerja dia. Kerja kita, kerja kita. Kerja kita buat kerja sebagai hamba. Dia suruh buat. Lepas tu hal dia nak bagi, kerja dia. Tu dia panggil protokol dalam berjalan kepada Tuhan. Tu dia panggil adab kita jalan dengan Allah. Jadi kita harap Tuhan tak mempersia-siakan kita, insya-Allah. 10 malam terakhir ni kalau ikut Rasulullah, Nabi buat tak tahu nak cerita punya hebat. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila sampai 10 malam yang terakhir, syadda mi'zarah. Idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, Nabi kita akan ikat kainnya, wa aiqadha ahlah, Nabi gerak ahli keluarganya. Ikat kain ni macam mana? Ikat kain bukan gulung kain. Ikat kain ni, kain kita ni kita ikat. No entry. Sallallahu alaihi Muhammad. Ikat kain. Kalau kita pernah ikut jemaah tabligh, nak tidur malam tu ikat kain. Pasal apa? Takut tersingkap aurat. Tu mana syadda mi'zara, ikat kain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa maknanya? Kinaya daripada meninggalkan jiwa. 10 malam terakhir kami tak kena bini kami lah. Kami kena hanya dia ya. Bini tak tahulah 10 malam terakhir. Wa aiqadha ahlah, sallallahu alaihi Muhammad, dan gerak ahli keluarga akad bangkit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan itu berguna untuk saya dan kita semua, insya-Allah, untuk kita menelusuri 10 malam terakhir. No, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tak usah tanyalah malam bila malam tu qadar. Yang tahu aku bangkit, aku hamba-Mu. Saya pun tak mau ambil tahu. Sebab pengalaman saya, Ustaz Azhan, dapat malam 27 tu, malam 28 tak bangkit lah. Tu lemah manusia. Dapat dah malam, habis. Tu kalau kita mengejar malam tu qadar, dah dapat, mau tak bangkit lah. Bangkit juga. Tapi bangkit tak fulul macam malam dah. Faham? Jadi kalau macam tu, tak perlu tahu malam apa, malam semua kita bangun, insya-Allah. InsyaAllah, saya minta maaf kalau tersalah saya bercakap. Kalau saya mohon izin Tuan Guru, ijazahkan amalan selepas subuh, ijazah amalan surah At-Taubah, ijazah amalan Al-Maqsurat daripada okey. Jadi amalan lepas subuh ni, lepas subuh kalau saya lah, bilik saya baca 4 selebain daripada yang khusus saya amal. Jadi hak ni saya ijazahkan 41 kali baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca 41 kali. Insya-Allah Allah pelihara kita daripada semua musibah yang berlaku. Insya-Allah kita tak kena musibah dengan berkat kita baca Bismillahilladzi la yadurru. Hebat ni sebab ni hak Nabi baca. Saya pernah tengok satu orang ahli, satu orang penyembelih, orang putih di tempat sembelihan di Eropah, ni orang putih tu. Bila angkat kambing kat dia, kita ni kambing nak sembelih paling kurang 2 orang. No, lembu tak tahulah berapa orang. Waktu nak sembelih ni, masalah sebab dia baca, dia teringat kambing tu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Dia baca, kambing duduk diam. Dia sembelih seorang ya. Tu hebat Bismillahilladzi la yadurru. Jadi bacalah 41 kali setiap pagi lepas mayang subuh. InsyaAllah Tuhan tak akan timpakan mudarat. Hamai Covid ke atau Covid, tak ada apa. InsyaAllah. InsyaAllah. Yang kedua, baca Inna azalna 11 kali. Inna azalna ni kalau kita baca di ibarat macam kubu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang nak serang kita, tak masuk.
Kalau orang nak hantar sihir tak masuk insya-Allah biiznillah. Baik, tak masuk sihir biiznillah. Baca 11 kali inna anzalna. Lepas tu baca 11 kali pula alam tarokai. Alam tarokai ni masalah Sayyidina Muhammad bila mana kita baca alam tarokai, Allahumma salli ni bahasa orang Melayu lah. Jadi orang Melayu ni hang baca tak manalah ni Quran alif lam mim. Sayaku. Mim macam tu. Tilka. Jadi macam itulah baca inna anzalna, lepas tu baca alam tarokai, suratul fil, masalah Sayyidina Muhammad 11 kali juga. Jadi ini alam tarokai ni faedahnya kalau orang buat kat kita, dia tembak balik. Kena balik santau tu, sihir tu, buat tu kat dia balik insya-Allah. Ni cerita zalim orang, zalim tu patah balik. Tu. Berarti ni dia panggil ni amalan. Lepas tu baca 11 kali qul huwallahu ahad. 11 kali qul Allah ni dia persediaan mata susah esok. Kita akan susah lepas ni. Negara kita ni akan susah lepas ni. Jadi persediaan seperti umpama orang yang nak banjir. Nak banjir dia pergi siap gula, kopi, persediaan time banjir. Ni lah qul Allahu ahad. Insya-Allah. Jadi saya ijazahkan amalan tu untuk diamal oleh semua yang ada dalam hadis ni insya-Allah. Yang kedua amalan surah Taubah. Ni laqad ja'akum rasulun min anfusikum ni. Jadi saya ijazahkan amalan ni untuk diamal. Pun 11 kali dibaca tapi nak tidur malam. Nak tidur pukul 11 baca pukul 11. Nak tidur pukul 12 baca pukul 12. Jadi kalau bahasa yang mudah saya cerita sebut, kalau orang yang baca laqad ja'akum 11 kali ni, soalan Sayyidina Muhammad, dia punya kelebihan dia macam ni. Komputer kita tak boleh guna lah, ada virus. Kita pergi di kedai komputer, jadi dia akan buh antivirus. Virus antivirus dia buang. Semua virus dia buang semua. Lepas tu kita nak format tu, dia download program baru. Itulah laqad ja'akum. Maknanya semua jahat-jahat kita, tak elok hati kita, tak elok semua dia buang. Antivirus. Dia buang. Kan orang nak tidur malam bila orang nak download komputer, tekan lepas tu bangkit esok siaplah. Kan? Mana download program baru tu masalah Sayyidina Muhammad. Lepas kita baca tu, lepas dia buang virus, hari tu dia buat program baru. Berarti kita bangkit pagi esok, kita bukan yang sebelum kita tidur. Insya-Allah. Maksudnya dia beri kepada kita 3 kesihatan. Jasad kita sihat, roh kita sihat, minda kita sihat insya-Allah. Jadi orang yang amal ni stres tak ada, tension tak ada, apa pun tak ada, pressure, tekanan semua tak ada. Maknanya ni siapa yang amal insya-Allah. Siapa yang dah amal terus amal. Kalau tidur malam tak cukup pun 2 jam, macam 4 jam. Kalau biasa tidur lama pun dia akan cut 4 jam ya. Tapi 4 jam yang berkualiti. 2 jam tidur tapi seperti 4 jam yang berkualiti. Bangkit segar. Insya-Allah. Dan semua orang yang dah amal dah beritahu betul macam ustaz kata. Insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan amal seminggu pun dah boleh rasa. Insya-Allah. Jadi saya ijazahkan hak tu untuk dia amal. Tapi hak ni dia punya protokol tak boleh bagi ke orang. Kalau nak saya sendiri nak kena bagi. Tapi kalau hak tadi tu boleh bagi ke orang untuk semua orang ramai. Yang seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amalan ma'thurat. Jadi saya mengijazahkan ma'thurat ni, amalan ma'thurat ni dia ada ijazah. Jadi kalau kita duk biasa baca tu mungkin boleh baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil ijazah ammah. Jadi siapa-siapa nak baca dah boleh dah, tapi ijazah khusus dia memang ada ijazah dia. Jadi saya ijazahkan ijazah khusus ma'thurat ni kepada siapa-siapa nak mengamalkan insya-Allah soalan senama untuk diamalkan, sama ada kubra ataupun sughra. Ajaztukum atau kata qabilna. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحانك. Terima kasih kepada Fadil Syekh Muhammad Hasni Ramli atas penyampaian tausiah sebentar tadi, dan Fadil Abdul Zulkifli Ismail. Alhamdulillah, kita doakan kepada kedua-dua guru kita selamat kembali ke destinasi mereka insyaAllah. Kita mohon kepada Allah SWT dengan sempurna yang kedua tausiah sebentar tadi, agar berakhirlah program kita majlis menutup kepada program perkampungan Ramadan yang kita adakan sebagai sekolah siang malam. Dan bagi tuan-tuan, kita biar sebagaimana ajak kita juga adalah pelancaran dana bagi memudahkan melaksanakan pembayaran kepada kontraktor Raja sebanyak RM100,000. Jadi ada sekiranya tuan-tuan boleh rekomenkan pada sahabat-sahabat kita yang nak menyumbang, bolehlah sampaikan kepada salurkan kepada kompleks Tabligh Al-Jannah kepada ibu insyaAllah. Maaf peninggalan almarhum dan isteri Abu Musa. Sekian saja.